Jadi Alhamdulillah pada sesi yang lalu kita dah mula mengkhususkan pengajian kita di dalam segmen Tafakuh Fiddin ini, mengkhususkannya kepada ilmu akidah ataupun yang dipanggil sebagai ilmu tauhid. Dari teks yang insya-Allah kita akan gunakan dalam sesi pengajian ini ialah Matan Ummul Barahin ataupun kitab yang dikenali sebagai Matan Imam Sanusi ataupun ringkasan akidah yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah kita akan bacakan beberapa barislah daripada teks yang ditulis oleh Imam Sanusi dan kita akan bincang serba sedikit tentang permasalahan yang berkaitan dengan ilmu tauhid, akan berpandukan kitab ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kefahaman dan memberi kepada kita akidah yang sebenar. Moga-moga kita selamat bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi penulis memulakan kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Jadi sebagaimana maklum bahawa penulis-penulis kitab apabila mereka ingin memulakan kitab mereka, mereka akan mendahulukannya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim dimulakan di awal penulisan dan dimulakan di awal ucapan, dimulakan di awal karangan, surat dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati sesuatu aktiviti tersebut. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang tidak dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut dihukumkan hilang keberkatannya, ataupun terputus, ataupun cacat, ataupun tidak sempurna. Jadi kita maklum bahawa ulama mensyarahkan apabila sesuatu perkara seperti kita makan, apabila kita tidak memulakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat lihat aktiviti makan tersebut selesai. Dan maksudnya kita boleh makan sempurna, kita makan satu pinggan dan sebagainya. Tapi Nabi SAW menyatakan sekiranya apa saja aktiviti seperti makan, minum yang tidak kamu mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut seolah-olah cacat. Maka oleh sebab itu ulama menyatakan kecacatan tersebut dilihat daripada sudut keberkatan. Walaupun zahir aktiviti tadi telah selesai, kan, walaupun kita dah berjaya makan, menyempurnakan aktiviti makan tersebut, tetapi keberkatan daripada makanan yang kita makan tadi dikhawatiri tidak kita dapat kerana kita mengabaikan ataupun kita melupakan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kita membincangkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim serba sedikit dalam ilmu tauhid, maka kita tadi kebiasaannya kita akan merujuk kepada asal ayat tersebut. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca setiap hari, yang kita ulang kan setiap hari sebelum membaca Quran, yang kita baca di dalam solat setiap hari, kita perlu maklum bahawa lafaz Bismillahirrahmanirrahim ialah satu jumlah ataupun satu ayat yang perlu dihubungkan kepada satu jumlah yang sempurna. Sebagaimana apabila kita membuat sesuatu ayat dengan pisau yang tajam dan berkilat, tiba-tiba saja kita memulakan satu ayat dengan perkataan kita dengan sebilah pisau yang amat tajam lagi berkilat, kemudian kita diam. Jadi sekiranya kita bercakap sedemikian di dalam bahasa Malaysia itu sendiri, maka ramai orang yang tidak akan dapat memahaminya. Kecuali orang yang berada di hadapan kita. Dia melihat kita sedang memotong sayur dan berada di tangan kita pisau yang amat tajam dan berkilat. Jadi apabila kita cakap kepada orang yang berada di hadapan kita dengan pisau yang tajam dan berkilat, maka orang tersebut memahami. Dia memahamilah bahawa maksud kita tadi ialah aku sedang memotong dengan pisau yang amat tajam lagi berkilat. Jadi begitulah juga bahasa Arab. Bahasa Arab apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mencari ayat yang sempurna untuk dikaitkan lafaz bismillah tersebut. Maka oleh sebab itulah di dalam kitab-kitab
apabila ulama nak mensyarahkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka mereka akan mentakdirkan, maksud mereka akan mengandaikan, maksud mereka akan menyatakan bahawa apabila seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim, terdapat satu kata kerja yang perlu dihubungkan dengan lafaz bismillah tersebut. Seperti apabila kita ingin minum, seolah-olah kita berkata di dalam diri kita, daku ingin minum, ataupun daku minum air ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita makan, maka kita perlu mengandaikan satu kata kerja kan, bersama-sama dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim di dalam diri kita, maka kita niatkan, daku memulakan makan, daku memulakan minum, daku memulakan membaca buku, daku memulakan membaca Quran dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dinyatakan oleh ulama supaya kita amat memahami apakah makna sebenar yang kita ucapkan dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kita ingin memandu kereta, kenapa apabila kita pegang saja steering kereta tu, apabila kita nak mula berjalan, dan apabila kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka kita kena niatkan di dalam diri kita, aku memulakan pemanduan ini, daku mula memandu, daku memulakan perjalanan ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dimaksudkan dengan nama Allah tadi, maksudnya daku memulakan dengan nama Allah, daku makan dengan nama Allah, daku minum dengan nama Allah. Maka ulama mereka mentakdirkan ataupun mereka menyatakan maksud kita tadi memulakan sesuatu aktiviti, maksud kita memulakan sesuatu pekerjaan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia bermaksud meminta pertolongan. Maksudnya lafaz bismillah tadi yang kita baca di awal lafaz bismillahirrahmanirrahim, tadi dia membawa maksud al-isti'anah, memohon pertolongan. Jadi sekarang kita maklum kan bahawa kita makhluk yang lemah, walaupun kita dikurniakan dengan kudrat kan sebagai syarat untuk kita tadi bergerak, berjalan dan sebagainya, tetapi di dalam ilmu tauhid kita diajar bahawa hanya kudrat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang memberi kesan, hanya kudrat Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang sebenarnya menggerakkan diri kita, kan menyebabkan kita boleh bercakap, menyebabkan kita boleh berjalan, kan menyebabkan kita boleh memandang dan sebagainya. Maka dalam ilmu tauhid kita akan belajar bahawa kesemua kemampuan yang kita lihat pada diri manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan, apabila kita ingin melakukan sesuatu kerja, kita bacalah bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita baca bismillahirrahmanirrahim tadi ialah untuk menzahirkan bahawa kita tadi memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita pegang cawan, kita baca bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah kita nyatakan, aku minum air ini. Aku memulakan untuk meminum air ini dengan memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ingin memandu kenderaan, kita kata, daku ingin memandu kenderaan, daku memulakan pemanduan ini dengan memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya kan makna yang mudah untuk kita fahami apabila kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita kena meniatkan sesuatu perbuatan yang ingin kita mulakan di dalam diri kita. Maksudnya kita sedarkan diri kita tentang sesuatu perbuatan yang ingin kita buat, sama ada kita ingin makan, ataupun kita ingin tidur, ataupun kita ingin berjalan, ataupun kita ingin membaca, ataupun kita ingin menulis. Kita niatkan sesuatu perbuatan dan kita bacalah dengan memohon pertolongan bismillah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktiviti, dalam setiap pekerjaan. Dan kita maklum bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya ialah wajib. Kan maksudnya kita wajib bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala berfirman, wa tawakkal 'ala Allah. Hendaklah kamu tadi bertawakal, hendaklah kamu tadi bergantung hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diajar kan semenjak daripada kita kecil, bertahun-tahun kita diajar agar membaca bismillahirrahmanirrahim untuk mengingatkan diri kita supaya bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktiviti kita sehari-harian. Kerana bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala disyariatkan di dalam Islam, diwajibkan di dalam Islam. Jadi pengulangan bismillah sehari-harian bertujuan supaya hati kita tadi tidak lupa daripada bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itulah apa saja aktiviti, apa saja penulisan, apa saja pekerjaan,
Apabila kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kita niat bahawa kita tidak mempunyai keupayaan, bahkan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah Nabi berkata, pekerjaan tersebut akan diberikan keberkatan. Pekerjaan tersebut akan diberikan kesempurnaan zahir dan batinnya kerana orang tadi memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kemanfaatan ataupun fadilat ataupun kelebihan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar memulakan sesuatu perkara dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh sebab itu disunatkan apabila kita ingin menulis, apabila kita ingin membaca ataupun kita ingin membuat sesuatu karangan, maka kita mulakanlah surat tersebut ataupun kita mulakanlah karangan tadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitulah yang dilakukan oleh Imam Sanusi, penulis kitab Ummul Barahin. Dia memulakan kitabnya pertama sekali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi setelah Imam Sanusi radhiyallahu anhu memulakan kitabnya dengan lafaz Bismillah, maka dia iring dengan lafaz Alhamdulillah. Jadi apabila kita ingin membincangkan sedikit tentang lafaz Alhamdulillah daripada sudut ilmu tauhid, maka kita dapat lihat lafaz Alhamdulillah dia ialah permulaan kepada surah Fatihah. Maksud apabila kita baca Fatihah, ayat pertama yang kita baca ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi sekiranya kita ingin memahami dengan lebih dekat maksud ataupun tujuan kita membaca Alhamdulillah, ataupun mengapakah imam-imam, ataupun mengapakah disunatkan, ataupun mengapakah Nabi SAW juga mengarahkan kita memulakan sesuatu aktiviti yang penting dengan membaca Alhamdulillah, maka kita cuba memahaminya daripada surah Fatihah. Kerana surah Fatihah tadi ialah surah yang kita baca setiap hari dan yang kita ulang-ulang dan diwajibkan oleh ulama Syafi'i membaca ni di dalam solat. Maka oleh sebab itu sekiranya kita mengkaji serba sedikit tentang susunan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Fatihah tadi, maka moga-moga kita dapat mengetahui apakah kepentingan lafaz Alhamdulillah disunatkan, bahkan diwajibkan dibaca surah tersebut setiap hari dalam kita semayang. Jadi sekiranya kita merujuk semula kepada surah Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka kita rujuk kepada ayat yang paling akhir sekali. Maksud daripada akhir awal Alhamdulillah sehinggalah kepada Maliki Yaumiddin, ini ialah ayat di awal surah Fatihah yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya. Jadi daripada bawah sekali, Malik Yaumiddin, Allah Taala menceritakan tentang dialah yang memiliki hari pembalasan. Maksudnya hari pembalasan yang amat kita maklum, yang amat kita takut, iaitu hari akhirat. Kita sebagai manusia di dunia, kita sentiasa merasa kekurangan. Kita sentiasa merasakan diri kita masih belum sempurna ibadat. Kita masih merasakan bahawa solat kita masih belum khusyuk untuk dihadapkan ke hadapan Allah. Kita masih belum merasakan keikhlasan untuk ibadat kita tadi sah di sisi. Syarat untuk diterima ibadat ialah keikhlasan. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Malik Yaumiddin, maka Allah Subhanahu Wa Taala menarik manusia kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menggerunkan dirinya kepada manusia dengan menyatakan, wahai manusia, ketahuilah bahawa daku ialah Malik Yaumiddin. Daku ialah raja yang memiliki hari pembalasan. Daku memiliki siksaan yang amat pedih. Maka hendaklah kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menarik manusia kepadanya. Membimbing manusia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di peringkat awal dengan menceritakan tentang pembalasan. Jadi oleh sebab itu setelah manusia tadi merasa takut dengan pembalasan sama yang Allah Ta'ala miliki, kan pembalasan sekiranya kita tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ manusia tidak akan terdetik atau manusia tidak akan terlintas di hatinya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringkat awal itu digelar sebagai at-tarhib. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menakut-nakutkan manusia. Jadi setelah manusia tadi terdorong untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah nyatakan dua sifatnya yang amat agung, iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Jadi daripada Rahmanir Rahim ni, Allah Ta'ala menyatakan bahawa dialah yang amat mengasihi hamba-Nya. Dialah yang amat merahmati hamba-Nya. Dialah yang mengurniakan fadilat-fadilat, kurniaan-kurniaan, pahala, syurga, ganjaran yang amat banyak yang Allah Ta'ala simpan di akhirat.
Jadi setelah kita tadi beribadat kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menarik manusia untuk beribadat kerana gemarkan kepada pembalasan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita dapat lihat uslub yang dipanggil sebagai at-targhib. Maksudnya menggemarkan ibadat. Maksudnya Allah Taala menceritakan tentang syurga. Kan di dalam Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang syurga, menceritakan tentang bidadari, kan menceritakan tempat tinggal orang yang beriman, bagaimanakah pembalasan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka. Itu semuanya masuk di bawah lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi setelah itu kita kembali kepada ayat yang pertama daripada surah Fatihah, iaitu lafaz Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sekarang kita dapat lihat kenapakah setelah Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia tadi yang memiliki hari pembalasan. Setelah Allah Ta'ala menyatakan dia tadi adalah Rahman Rahim, Allah Ta'ala menyatakan satu sifat lagi iaitu Rabb. Jadi sekiranya kita membaca tafsir Rabb, maksud lafaz Rabb yang digunakan sebelum daripada lafaz Alhamdulillah, lafaz Rabb ialah satu-satunya nama bagi Allah, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia juga nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merujuk kepada sifatnya. Dan dia juga nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merujuk kepada perbuatan. Jadi kita maklum Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai nama-namanya yang kita maklum seperti Al-Asma'ul Husna. Kan 99 nama yang kita baca dalam yang kita baca sebagai nasyid, kan, yang kita ulang setiap hari. Jadi setengah daripada nama-nama di dalam Al-Asma'ul Husna dia merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti Al-Quddus, zat yang maha suci. Begitu juga ada daripada Asma'ul Husna tadi, nama-nama yang merujuk kepada sifat seperti Al-Qadir, yang maha berkuasa. Dan daripada Asma'ul Husna tadi ada nama yang merujuk kepada perbuatan seperti Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan. Jadi sekiranya kita rujuk kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi satu-satunya nama Allah yang merujuk kepada tiga makna. Satu-satunya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang merujuk juga kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang merujuk juga kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah nama Ar-Rabb. Jadi daripada kalangan Asma'ul Husna tadi, nama yang paling luas sekali daripada keseluruhan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah nama Rabb. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menarik kita dengan ancaman, seksaan, setelah Allah Ta'ala menggemarkan kepada kita dengan fadilat balasan syurga, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut satu nama untuk menzahirkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah Tuhan yang wujud. Kerana lafaz Rabb dia merujuk kepada zat yang maha suci. Lafaz Rabb juga dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta. Lafaz Rabb juga merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mendidik kita, yang menjaga kita, yang membesarkan kita, yang memelihara kita di dalam perut ibunya. Jadi sekarang kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup sifat-sifatnya bermula daripada Malik Yaumiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala akhiri dengan namanya iaitu Ar-Rabb. Moga-moga apabila kita tadi telah mula beribadat, setelah kita tadi takutkan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita naik kepada satu tingkatan. Beribadat kerana inginkan fadilat, inginkan syurga. Setelah kita tadi beribadat kerana inginkan syurga dan fadilat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita beribadat kerana melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Rabb. Kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita. Kita melihat Allah Ta'ala lah yang membesarkan kita. Kita melihat Allah Ta'ala yang mengurniakan kepada kita penglihatan, pendengaran, kudrat, iradat dan sebagainya. Jadi itu peringkat sebelum kita sampai kepada Alhamdulillah. Jadi setelah manusia tadi beribadat dalam satu tempoh masa kerana cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kepadanya kudrat, setelah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kepadanya nikmat, setelah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kepadanya nikmat Islam dan iman, maka setelah itu barulah dia tadi sampai kepada lafaz Allah yang bermula, yang diletakkan di awal surah Fatihah. Jadi apabila manusia tadi telah sampai kepada lafaz Allah, maka di situ barulah dia tadi benar-benar beribadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum dia beribadat kerana takutkan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dizahirkan dengan lafaz Malik Yaumiddin. Selepas tu dia beribadat kerana inginkan rahmat-rahmat, kerana inginkan balasan-balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti syurga dan sebagainya. Kemudian dia beribadat
kan, kerana nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Allah Ta'ala memeliharanya, Allah Ta'ala memberikan kepadanya pendengaran, Allah Ta'ala memberikan kepadanya penglihatan. Tapi setelah satu masa dia beribadat bersungguh-sungguh, maka dia akan sampai kepada lafaz Allah kan, yang diletakkan di awal surah Fatihah tadi. Jadi di situ kita dapat lihat kepentingan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menarik manusia kepada dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia agar hendaklah kamu tadi meletakkan Allah ataupun meletakkan dirinya sebagai satu-satunya tujuan yang terakhir dalam ibadat kita semata-mata kerananya. Jadi setelah kita tadi mengetahui tujuan daripada lafaz Alhamdulillah, lafaz Alhamdulillah ialah kemuncak terakhir. Lafaz Alhamdulillah ialah penghujung bagi perjalanan umat Islam. Lafaz Alhamdulillah tadi ialah tujuan yang mesti diusahakan, tujuan yang mesti dicapai oleh umat Islam. Maka dapatlah kita faham mengapakah lafaz Alhamdulillah diletakkan di awal kitab. Maksudnya setelah kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, diiringi dengan lafaz Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita moga-moga kita fahamlah mengapakah surahnya satu-satunya surah yang wajib dibaca di dalam semayang. Kan, surah yang dipanggil sebagai pembuka Al-Quran. Surah tu dimulakan dengan lafaz Alhamdulillah. Kerana tujuan kita hidup di dunia, tujuan kita bermasyarakat, tujuan kita bekerja, tujuan kita berkeluarga ialah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di dalam Fatihah tadi diajar kepada kita bagaimanakah cara untuk sampai. Dimulakan dengan tarhib, maksudnya Allah Ta'ala menakutkan dirinya. Kemudian Allah Ta'ala menggemarkan manusia kepada dirinya dengan tarhib, dan kemudian Allah Ta'ala mengajar kepada manusia untuk menyembah Allah semata-mata kerana Dia ialah Tuhan yang berhak disembah. Dan apabila kita sampai kepada lafaz Allah, setelah kita berjaya melintas lafaz Malik Yaumiddin, setelah kita tadi melintas nama Ar-Rahmanir Rahim, dan setelah kita sampai kepada lafaz Allah semata-mata Allah, maka itulah tujuan daripada ilmu tauhid. Kan, ilmu tauhid yang ditulis seperti mana yang ditulis oleh Imam Sanusi dan semua ulama-ulama yang lain ialah bertujuan untuk kita tadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekarang apabila kita membaca surah Fatihah, kita maklum bahawa dalam Fatihah tadi kita menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala kepujian. Alhamdulillah ialah kepujian, kan, kepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma menjadi persoalannya apabila kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita mengatakan Allah lah yang maha besar, apabila kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala kepujian, timbullah persoalan di dalam diri kita, adakah kamu telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu puji? Adakah kamu telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu sucikan? Adakah kamu telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu agungkan, yang kamu muliakan, yang kamu puji tadi? Jadi di sini kita dapat lihat kepentingan ilmu tauhid. Ilmu tauhid dipelajari oleh umat Islam bertujuan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapakah perlu untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Agar kita sah menyembahnya, agar kita tadi sah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tadi sah untuk mengikhlaskan segala ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah beberapa sudut kepentingan mengapakah lafaz Alhamdulillah diletakkan dan disunatkan, bahkan dinyatakan oleh Nabi hendaklah dimulakan di dalam setiap pekerjaan. Maka kita maklum juga bahawa lafaz Alhamdulillah merupakan salah satu rukun kan di dalam khutbah Jumaat. Jadi kepentingan lafaz Alhamdulillah tadi ialah mengajar kepada manusia untuk menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ialah sebagai tujuan hidupnya. Mengajar kepada manusia agar menjadikan zat Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah tujuan hidupnya. Maka oleh sebab itu Imam Sanusi di awal kitabnya dia memulakan dengan lafaz Alhamdulillah. Cuma Imam Sanusi tadi dia menjadikan kitabnya Ummul Barahin ini ialah kitab yang amat ringkas. Maka dia berhenti pada sekadar lafaz Alhamdulillah. Di setengah-setengah kitab lain ulama menyambung Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma Imam Sanusi kerana dia ingin meringkaskan kitabnya, maka dia hanya menyatakan dua kalimat saja, iaitu lafaz Alhamdulillah. Jadi moga-moga kita dapat memahami apakah tujuan setiap hari apabila kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah ialah pujian kepada Allah. Cuma kita kena maklum, pujian ke atas seseorang, pujian ke atas makhluk sendiri pun tidak sah sekiranya kita tidak mengenali makhluk tersebut. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita puji setiap hari, yang kita agungkan dan kita muliakan.
maka adalah kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala agar sah pujian kita sehari-harian dengan kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah itu Imam Sanusi mengiring dengan lafaz wassalatu wassalam ala Rasulillah, kerahmatan dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita maklum bahawa kerahmatan dan kesejahteraan ini ialah doa. Doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita memohon daripada Allah agar memberikan kerahmatan dan kesejahteraan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekiranya kita tanya kepada diri kita, aktiviti berselawat sehari-harian dan disyaratkan juga dan diwajibkan juga kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang. Apakah tujuan daripada selawat tersebut? Apakah yang nak diajar kepada kita? Apakah yang dituntut daripada kita apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pengajaran daripada selawat ialah mengenang jasa, membalas budi kepada guru teragung iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan kita daripada neraka, yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berselawat sehari-harian kepada Nabi Muhammad di dalam solat, selepas sembahyang dan sebagainya, kita perlu maklum bahawa Islam mengajar kepada kita memuliakan guru, mengenang jasa guru kita, maksudnya mengingati segala usaha yang telah dibuat oleh guru kita. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dia berkata, ada beberapa orang guru yang dia tidak pernah tinggal mendoakan mereka pada setiap kali sembahyangnya, iaitu pada setiap kali lepas sembahyang. Antara ini ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kita dapat lihat sebagaimana Nabi Muhammad ialah guru teragung yang mesti kita berselawat kepadanya dan diwajibkan selawat di dalam sembahyang, maka kita mesti ada juga guru yang berada di hadapan kita yang kita doakan kepadanya setiap hari. Jika sekiranya kita tidak berselawat, melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru kita, ataupun kita tadi tidak mengenang langsung jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersusah payah kan dengan sahabat-sahabatnya berjuang menyampaikan agama yang sehingga kita tadi boleh memeluk agama Islam pada hari ini. Dan sekiranya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi wafat, kita maklum bahawa Nabi meninggalkan pewaris-pewarisnya, dan sekiranya kita tiada juga mendoakan kepada guru yang berada di hadapan kita, guru yang kita belajar dengan mereka pada hari ini, guru yang kita bertemu dengan mereka, yang kita bertalaqi dengan mereka, dan kita tidak mendoakan kepada mereka, ataupun tiada satu pun guru yang kita letakkan dalam diri kita sebagai guru yang amat berjasa kepadaku, guru yang perlu aku kenang ilmunya, guru yang perlu aku hadiahkan kepadanya doa, Fatihah dan sebagainya, maka itulah tanda kita masih lagi belum mempunyai guru. Ataupun sekiranya kita telah mempunyai guru, maka kita tadi ialah anak murid, ataupun kita tadi ialah hamba, ataupun kita tadi ialah umat yang melupakan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah serba sedikit yang dapat kita faham daripada lafaz salat wassalam ala Rasulillah. Maksudnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebagai mengenang jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat tersebut dipanggil sebagai al-wafa. Maksudnya setia. Maksudnya kita tadi mengenang jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Maka sebab itu kita berselawat, kita sambung dengan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Jadi daripada situ kita faham bahawa Islam mengajar kepada kita untuk mengenang jasa guru. Kan sebagaimana Nabi Muhammad ialah guru yang utama, Nabi Muhammad juga memaklumkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diwarisi tugasnya. Maka kita perlu mesti ada guru yang kita yakini mewarisi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita perlu mendoakan kepadanya juga sehari-harian, memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya, mohon agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah pengajaran daripada selawat. Kerana itulah yang perlu kita faham daripada berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kita tak ada berselawat kan, ataupun kita meninggalkan selawat langsung, ataupun kita meninggalkan doa kepada guru-guru kita, maka itulah tanda kita tadi jauh kan, ataupun kita tadi mungkin masih belum berada di jalan di atas sirat mustaqim untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita maklum bahawa gurulah yang akan membimbing kita, kan, gurulah yang akan membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di dalam ilmu tauhid. Kan, kerana ilmu tauhid ialah ilmu yang amat sukar. Ilmu tauhidlah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umatku berpecah kepada 73 kumpulan,
Dan kita maklum 73 kumpulan tadi ialah perpecahan umat Nabi Muhammad SAW di dalam ilmu tauhid. Jadi kita dapat lihat betapa susahnya, betapa rumitnya permasalahan tauhid. Maka sekiranya kita tadi tidak dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW dan kita tidak dibimbing oleh pewaris-pewaris Nabi SAW, maka kita lihat ada 72 kumpulan yang sesat. 72 kumpulan yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW berada di dalam neraka. Hanya satu saja yang berada di dalam syurga, iaitu kumpulan yang mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran sahabat-sahabatnya yang digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang ditulis ataupun yang didokong oleh ulama-ulama Asy'ari dan ulama-ulama Maturidi. Jadi itulah mukaddimah yang sempat kita baca pada hari ini, iaitu Imam Sanusi radhiyallahu anhu memulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan dia mengiringi dengan lafaz Alhamdulillah. Kemudian dia menyambung dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, "A'lam anna al-hukm al-aqliyah yanhasiru fi thalathati aqsamin." InsyaAllah kita akan sambunglah ayat yang seterusnya pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah SWT memberi kepada kita kefahaman dan memberi kepada kita keberkatan daripada kitab yang ditulis oleh Imam Sanusi ini. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.